Okey, bertemu kembali. Diharap semuanya sudah cuba jawab soalan-soalan modul yang cikgu sudah tinggalkan. Cikgu tinggalkan untuk kamu. Okey, cikgu terus kepada muka surat 105, penyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear. Okey, tengok pada soalan. Okey, di sebuah sekolah menawarkan dua aliran A dan S. Okey, bilangan pelajar aliran A ialah X. Okey, nampak X, dan bilangan pelajar aliran S ialah Y. Pengambilan pelajar adalah berdasarkan syarat-syarat berikut. Okey, so yang pertama, bilangan maksimum pelajar adalah bilangan maksimum pelajar adalah 70 orang. Okey, apa maksud bilangan? Okey, kita terus pada bina ketaksamaan dia. Okey, tulis kat sini jawapannya. Satu, apa? Bilangan maksimum pelajar. Okey, so nampak bilangan pelajar aliran sains ialah X. Maksudnya X itu adalah bilangan pelajar. Jadi nak tahu bilangannya adalah aliran sains A adalah X orang pelajar, tambahlah dengan bilangan pelajar aliran S ialah Y. Okey, so ingat balik bila cikgu kata maksimum, apa maksud maksimum dalam istilah kita kena hafal tu. Okey, awak tengok balik nota cikgu bagi tu. Okey, yang maksimum maksudnya lebih kecil dan sama dengan. Okey, jadi awak tulis kat sini X tambah Y lebih kecil dan sama dengan berapa tadi? Kita tulis 70 orang. 70. Itu persamaan, ketaksamaan yang pertama. Boleh? Maksimum maksudnya kurang dan maksudnya tak boleh lebih daripada 70. Okey, yang kedua, ketaksamaan kedua, bilangan pelajar aliran A adalah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Okey, at least tadi apa? Sekurang-kurangnya maksudnya lebih besar dan sama dengan. Jadi awak tulislah aliran pelajar aliran A adalah X. Sekurang-kurangnya adalah lebih besar dan sama dengan 15. Nampak? Daripada ayat itu kamu keluarkan dia punya ketaksamaan dia. Okey, dan yang ketiga, bilangan pelajar aliran A adalah selebih-lebihnya. Okey, highlightkan perkataan selebih-lebihnya. 2 kali bilangan pelajar peserta kursus S. Okey, sekarang apa dia selebih-lebihnya? At most tu besar, jadi dia ke bawah. Jadi lebih kecil dan sama dengan. Okey, lebih kecil dan sama dengan. Apa yang lebih kecilnya? A yang lebih kecil. Okey, iaitu bilangan pelajar A kita tulis kat situ X tadi. Jadi X lebih kecil dan sama dengan, okey, tengok pula 2 kali bilangan peserta kursus S iaitu Y. 2 kali Y. Nampak? Jadi kat ini kita boleh jadikan Y sebagai unknown dia ataupun kita tukar balik kedudukan dia iaitu 2Y. Ini nampak Y sebelah Y ni lebih besar kan? Jadi lebih besar dan sama dengan X. Jadi Y lebih besar dan sama dengan X per 2. Ataupun 1 per 2. X pun sama saja. Nampak macam mana cikgu ubah dia jadikan Y sebagai subjek dia. Boleh? Jadikan Y sebagai subjek dia. Sebab nanti bila kita nak lorotkan, kita nak tengok daripada pandangan Y yang positif tu untuk kita tentukan di mana ketaksamaan dia. Okey, dah dapat ketiga-tiga ketaksamaan ini, kita akan lakarkan graf dia. So, bila melibatkan bilangan murid, ingat bila melibatkan bilangan murid, kita takkan ada nilai yang negatif. Okey, bilangan murid tak ada nilai negatif. Jadi, awak terus buat paksi dia. Okey, sama juga profit ataupun keuntungan ataupun cost, dia tak ada negatif. Jadi, tengok pada soalan jugalah. Kalau misalnya dia buat kerugian, mungkin ada negatif. Tanda negatif itu menunjukkan rugi. Okey,
Kalau dia melibatkan untung, profit ataupun cost, biasanya dia lebih kepada semuanya nilai positif. Bilangan murid nilai positif. Jadi kita perlu terus gunakan kita letak skala kita, paksi kita ni di tepi teruslah. Tak ada tanda negatif lah. Okey. So cikgu letakkan kat sini untuk paksi Y. Ini untuk paksi X. Okey. Ini X, ini Y. Okey, asalan kosong. So, skala dia. Okey, skala dia awak kena tengok pada kesesuaian dia lah. Okey, dia libatkan sampai 70. Jadi, kita gunalah satu kotak tu 10. Kalau ni 10, 20, 30. Okey. So, kat sini 10. Okey, sekarang kita akan lakarkan dia. Sebelum lakarkan, apa kena buat? Sebelum lukis, sorry ya. Kalau lakar tidak ada boleh nak ada spesifik paksi. Sebelum lukis, kita akan buat dahulu kita punya table tu kan. Okey, ini table yang pertama. X, Y. 2 titik cukup. Okey, ini untuk X tambah Y ni. Sama dengan 70. X tambah Y sama dengan 70. Okey, tolong cikgu. Bila X nak pilih apa? Skala apa? Bila X kosong, Y apa? Tu. Bila Y kosong, X berapa? Boleh? So, bila X kosong, 70. So, Y 70. Bila X kosong, nampak Bila Y kosong pun, X pun 70. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, XY. Aku buatlah saya cantik nanti Okey, XY. X lebih besar lebih daripada 5 ni tak perlu sebab dia kita boleh terus ambil X sama dengan ni, kita boleh terus ambil nanti lukis X sama dengan 15 terus tak perlu buat dia punya table. X lebih kecil daripada ataupun X sama dengan 2Y, kita ambil dulu. Okey, sorry cikgu ambil yang last sekali iaitu Y sama dengan 1/2 X. Okey, persamaan yang ketiga. So, bila X kosong, Y berapa? Y kosong, X berapa? Okey, X kosong, Y kosong. Okey, Y kosong, X kosong. Okey, tak sesuai. Jadi, kita kena ubah sikit. Sebab kita nanti akan dapat kosong-kosong. Tak sesuai. Mungkin X kosong, Y kosong dapat. Satu lagi mungkin kita boleh ambil. Kalau X 40. X 40. Okey. So, kalau X 40, Y sama dengan 1/2 darab 40. So, Y sama dengan 20. Okey. Ini kosong-kosong lah. Okey. Okey, dapat titik-titik semua tu kita akan plotkan. Okey. Tengok yang pertama Yang pertama dulu. Ini yang ketiga. Okey, yang kedua nanti kita terus je masukkan. Okey. X kosong, Y 70. X kosong, Y 70. X 70, Y kosong. Okey, ini bagi persamaan yang pertama. Ambil pembaris dan lakarkan. Lukis. Lakar lagi. Lukis. Okey. Terus tulis persamaan dia supaya awak tak confuse nanti. Okey, tulis persamaan dia iaitu X tambah Y sama dengan 70. Okey, tapi double check juga adakah dia solid line ataupun garis putus-putus. Nampak dia ada tanda sama dengan, maksudnya solid line. Dan okey, kemudian persamaan kedua iaitu X lebih besar daripada 5, kita ambillah X sama dengan 5. X sama dengan 15. Jadi mana dia X sama dengan 15 tu? Okey, X sama 15 tak ada kat sini kan, tapi dia mestilah berada di antara 10 dengan 20. So, angka-angka sajalah. Kalau dalam kertas graf, kita boleh cari. Sampai situ Okey. Tengah-tengah. Dia antara 10 dengan
20 dan juga dia adalah solid line. Okey, tulislah X sama dengan 15 dan last sekali persamaan yang ketiga iaitu X0, Y0, X40, Y20. Okey, nampak Cikgu lukiskan. Okey. Tengok cikgu buat penuh pada graf kita pun tak ada masalah sebenarnya. So ini adalah persamaannya Y sama dengan 1/2X. Okey. So sekarang kita nak cari rantau yang berlorek. Rantau yang berlorek kita adalah, okey, sekarang kita tengok yang pertama dahulu. Allahuakbar. Kenapa pangkah? Okey. X tambah Y, mana garisan X tambah Y lebih kecil. So, lebih kecil kat mana? Lebih kecil kita ke bawah. Ini. Nampak Cikgu tulis semua kat sini. Okey. X lebih besar dan sama dengan 15. Lebih besar kalau garis X kita ni lebih besar maksudnya ke kanan. Okey, nampak kat sini tak adalah yang bertindih. So, dalam ni ada yang bertindih. Nampak? Ini ada yang bertindih. Sini tak ada yang bertindih lah. Oh, ini masih lagi ada yang bertindih. Okey, kemudian yang ketiga, X lebih kecil ataupun Y lebih besar. Juga ambil yang ni ambil yang last kali ni. Y lebih besar dan sama dengan 1/2X. Kita ambil yang sebutan daripada Y. Y lebih besar daripada garisan Y. Y sama dengan 1/2X ni lebih besar maksudnya ke atas. Nampak kat sini. Kat sini tak adalah. So ini. Nampak label ke atas dia ke sini. Nampak tak tempat ini dia bertindih ketiga-tiganya. Yang lain tak ada bertindih, betul? So boleh nampak dekat sini yang mana tempat yang kamu kena lorekkan adalah di mana tempat segitiga yang tengah tu. So yang kamu lorekkan sebelum ni padam. Okey, kita lorekkan yang jawapan sebenar kita pada segitiga kat bawah tu. Itu sebab cikgu kata cikgu kena So, jawapan kita nanti adalah di mana? Di sini lah. Okey. Guna baris dan awak lorekkan dia. So, itu adalah rantau kita. Okey, soalan suruh lorekkan rantau. So, itulah rantau yang kita kena lorekkan. Boleh? Okey, kemudian soalan yang ketiga. Yang C, menggunakan graf yang dibina di B, cari julat bilangan pelajar yang mendaftar untuk aliran S jika bilangan pelajar yang mendaftar untuk aliran A ialah 40. Dia nampak tak soalan dia kata menggunakan graf. Menggunakan graf maksudnya awak tak boleh kira guna calculation tapi kena tunjukkan dalam graf. Okey, tengok daripada graf dan tunjukkan di mana dia. Okey, nampak soalan dia apa tadi? Okey, soalan dia cari julat bilangan pelajar. Okay, julat tu maksudnya daripada mana ke mana lah. Daripada bilangan berapa ke bilangan berapa. Bilangan pelajar yang mendaftar untuk aliran S. Aliran S tu simbol apa? X atau Y? Aliran S adalah Y. Kita tengok pada Y, nilai Y. Jika bilangan pelajar yang mendaftar untuk aliran A ialah 40. A adalah X. Maksudnya X sama dengan 40. Di mana Y kita? Itu maksud dia. Okey, jadi awak kena ambil pembaris. Okey, cari mana X sama dengan 40. Okey, cari mana X sama dengan 40. Okey, nampak tak kat situ X sama dengan 40? Okey, X sama dengan 40. Kita buat dotted line iaitu X sama 40. Okey, apa nilai Y-nya? Okey, nilai Y-nya adalah 20. 20. Okey, itu Y yang pertama. Awak panjangkan lagi X sama dengan 40 sampai jumpa batas yang ke atas tu, batas atas dia. Okey, maksudnya dalam lingkungan lorekan kita, maksudnya dalam rantau kita. Masih lagi dalam rantau. Okey, tengok pula Y yang kedua.
So, Y yang kedua adalah berapa? 30. Nampak So, itu adalah julat kita. Okay. Jadi, macam mana nak tulis? Okay, julatnya adalah dia nak apa tadi? Bilangan menggunakan graf cari julat bilangan. Julat bilangan. Okay, tulis balik julat bilangan. Julat bilangan. Julat bilangan pelajar. Pelajar yang mendaftar aliran S ialah berapa? 20 hingga 30. Okey, nampak dia nak kalau bilangan X nya 40, maksudnya kita akan ambil julatnya yang berada di dalam rantau dia saja. So, julat dia adalah di antara lingkungan itu. 20 hingga 30 orang pelajar. Okey. Okey. Boleh? So kat sini awak dapat full mark lah. Nampak? Boleh? Soalan macam ni sebenarnya tak susah. Cuma yang akan jadi susah, sebenarnya istilah-istilah ni yang akan jadikan soalan jawapan awak tu salah. Kalau awak tak boleh ikut, tak boleh hafal istilah tu, maksudnya mungkin susah sikit lah kamu nak faham. Okay, kalau tak boleh faham, kamu boleh hafal saja. Okay, terus pada soalan 2. Sebuah kilang menghasilkan dua jenis kereta A dan B. Okay, kereta A dan kereta B. Penghasilan setiap kereta melibatkan dua proses iaitu pemasangan dan pemeriksaan. Jadual 1 menunjukkan bilangan masa yang diambil untuk memasang dan memeriksa sebuah unit kereta A dan seunit kereta B. Kilang itu menghasilkan X unit kereta A. Okey, ini start dengan sini X unit kereta A dan Y unit kereta B sehari. Penghasilan kereta A dalam masa sehari adalah berdasarkan syarat-syarat berikut. Okey, so nampak kereta A. Kereta A tadi dia kata apa tadi untuk A? Okey, bilangan kan. X tu adalah bilangan unit kereta A. Y itu adalah bilangan unit kereta B. Okey. So, pemasangan 36 minit. Minit je. Okey, pemasangan kereta B 48 minit. Pemeriksaan 30 minit, ini 20 minit. Okey. Jumlah masa minimum untuk memasang kedua-dua kereta ialah 1440 minit. Okey. Jumlah masa minimum. Apa maksud dia? Minimum maksudnya lebih apa? Lebih besar ke lebih kecil? Jumlah masa minimum lebih besar. Okey, lebih besar dan sama dengan. Lebih besar dan sama dengan. Okey. Okey, jumlah masa minimum untuk memasang kedua-dua kereta. Jadi, masa pemasangan, kita ambil masa pemasangan saja. Okey, untuk kereta A, bilangan unit kereta iaitu X, darabkan bilangan masa pemasangan iaitu 36 masa yang diambil untuk sebuah kereta. Berapa bilang kereta? X bilangan. Tambah dengan Y pula adalah 48. Berapa bilangan kereta Y? Y unit. Nampak Kereta B, berapa bilangan kereta B? Y unit kereta B. Okey, minimum. Minimum maksudnya lebih besar dan sama dengan. Okey, berapa masa yang diberikan? 1440 minit. Nampak? Itu ketaksamaan kita yang pertama. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, okey,
jumlah masa untuk memeriksa kedua-dua kereta adalah selebih-lebihnya. At most, selebih-lebihnya. At most. At most maksudnya lebih kecil dan sama dengan. Okey, lebih kecil dan sama dengan. So, masa yang diambil, jumlah masa untuk pemeriksaan. At most, maksudnya kita ambil lah untuk kereta A 30 minit. 30 minit diharapkan dengan bilangan kereta A iaitu X tambah 20 minit diharapkan dengan kereta B iaitu Y lebih kecil dan sama dengan 900 minit. Boleh? Okey. Boleh nampak Okey, nampak tak nilainya terlalu besar? Kan? Nilai terlalu besar, kita boleh permudahkan dia sebab nanti kalau kita nak lukis dalam rajah kita ataupun kita nak lukis dalam graf kita nanti, kita nak cari sampai 1000. Jadi kita boleh permudahkan ketaksamaan ini menjadi, awak boleh bahagilah, cuba bagi 2 dulu ke. Bagi berapa untuk dapatkannya. Mungkin kita boleh bahagi dengan 12 ke. 144 boleh bagi 12 kan? Kita boleh kecilkan dia persamaan kita untuk mudahkan kita lukis graf nanti. Iaitu bahagikan dengan persamaan pertama dengan 12. Kamu akan dapat 3x tambah 48 bagi 12. 4y lebih besar dan sama dengan 120. Untuk yang persamaan kedua ini, kita boleh bahagikan dengan 5. Awak carilah lowest common multiple. Cari lowest common multiple. Awak cubalah bahagi dengan apa, asalkan dapat nombor yang paling kecil lah. So, 30 bagi 5, 6. X tambah 20 bagi 5, 4y. Lebih kecil dan sama, 90 bagi 5 dapat 180. Jadi bila kita nak lukis nanti, dia tak ada masalah lah nilainya terlalu besar. Sebab kita boleh, kalau ada sampai 1000, awak nak tulis skala macam mana. Jadi susah. Nak tak nak kita cuba permudahkan. Boleh permudahkan. So yang pertama dah siap. Yang kedua kita lukis. Lukis. Macam tadi juga awak lukis gunakan pembaris. So ini bilangan kereta mestilah sentiasa positif. Jadi kita guna dalam sukuan pertama sahaja. Kita gunalah sukuan pertama sahaja. Ini Y, ini X. Ini asalan. So, kita gunakan skala 10 jugalah. Tadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 60. So sekarang kita akan, sebelum kita plotkan kita punya graf kita kena buat jadual kan? Untuk persamaan yang pertama, jadual dia macam mana? Ini persamaan kedua. X, Y, X, Y. Persamaan pertama, 3X tambah 4Y lebih besar dan sama. Sama dengan kosong. Sama dengan 120. So, ini X kosong, Y kosong. Boleh? Cuba dulu X kosong, Y kosong. So, ini X kosong, Y kosong. 3. Bila X sama dengan kosong. 3 darab kosong tambah 4Y sama dengan 120. So, 4Y sama dengan 120. Y sama dengan 30. Bila X kosong. X sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. 3X tambah 4 darab kosong sama dengan 120. Ini cikgu draft saja nanti buat elok-elok. So, 3X sama dengan 120. X sama dengan 120 bahagi 3 dapat 40.
Okey. So, untuk persamaan kedua, X sama dengan 0, Y sama dengan apa? So, 6 darab 0 tambah 4Y sama dengan 180. So, Y sama dengan 180 bagi 4 dapat apa? 180 bagi 4 dapat 45. Okey, dan satu lagi bila Y kosong, jadi 6X tambah 4 darab 0 sama dengan 180. 6X sama dengan 180. X sama dengan 30. Boleh? Okey. So, dah ada dah kita punya maklumat-maklumat untuk kita lukis graf kita. So, bila X kosong, tengok yang pertama X kosong, Y 30. Okey, X 40, Y kosong. Ambil pembaris. Lukis. Okey, yang kedua. Tapi sebelum tu tulis dulu dia punya persamaan, iaitu persamaan dia apa tadi? 3X. 3X tambah 4Y sama dengan 120. Okey. Kemudian yang kedua, X kosong, Y 45, Y kosong, X 30. Okey. Okey, dah. Dapat? So, sekarang kita nak cari kawasan berlorek atau kita panggil apa? Lorek rantau yang memuaskan ke sistem ketaksamaan linear di atas yang berikut. So, sekarang yang ini berapa tadi? Allah Akbar. Okey, ini persamaan dia 6X tambah 4Y sama dengan 180. Nanti awak confuse pula mana satu. So, 6X tambah 4Y lebih kecil. Lebih kecil maksudnya ke bawah. Ini untuk 6X. Okey. 3X tambah 4Y lebih besar daripada 120. Lebih besar maksudnya ke atas. Okey, sekejap kita gunakan warna hijau. Okey. Garisan mana yang ke atas? Yang ini kan, ke atas. Lebih besar. Okey, nampak kat sini dia akan jadi macam ni. Allah Akbar. Kat sini. Okey. Dia boleh nampak tak mana tempat yang dia bersilang tu? Okey, nampak tempat dia bersilang kat situ. Okey. Jadi awak ambillah lorekkan kawasan yang dia bertindih dua-dua, iaitu kawasan yang segitiga kecil tu. Boleh nampak? Okey, yang lain boleh padam balik. Boleh padam anak panah lain ni, ataupun yang kalau kamu lorekkan kamu boleh nampak, tu lagi bagus. Okey. So itu kawasan yang dia perlukan kamu lorek. Okey, dan seterusnya C tu biasanya dia akan tanyalah soalannya yang berkaitan. Daripada graf tentukan bilangan maksimum kereta A yang dapat dijual dalam sehari. Okey, ingat soalan C tu dia akan kaitkan dengan graf dan mestilah kalau dia tanya okey contohnya kereta A yang dihasilkan dalam bilangan maksimum kereta A. Kereta A kita tadi apa? X atau Y? Kereta A kita tengok pada nilai X. Okey, nilai X yang maksimum yang dapat dihasilkan dalam sehari. Maksudnya awak kena tengok dalam rantau yang berlorek itu yang mana X-nya maksimum. Okey, kat sini awak boleh nampaklah X yang maksimum adalah kat mana X yang maksimum? Awak tengok pada paksi X dalam rantau, bagi rantau yang berlorek, dekat mana yang dia paling tinggi nilai X-nya. So, awak tengok kat sini, kalau cikgu dragkan pembaris cikgu, awak boleh nampak paling tinggi nilai X-nya adalah pada X sama dengan 20 ni. Nampak Ini adalah masih memenuhi kawasan kat sini, kalau awak perasan,
kawasan, ni tak tahu tepat lah, kalau awak buat betul-betul ni tepat dia kat sini. Okey, titik kat sini sebab adalah kedua-dua ketaksamaan ini ada tanda sama dengan. Bila ada tanda sama dengan, titik yang berada atas garisan itu pun dikira masih lagi memuaskan ketaksamaan. Jadi yang X sama dengan 20 ni, X sama dengan 20 ni berada betul-betul kat sini, iaitu penjuru dia, bucu dia, betul? So di sinilah nilainya adalah nilai X yang maksimum ataupun bilangan maksimum kereta tu. Jadi awak tulislah jawapan awak. Berapa jawapan awak? Ditanya tentukan bilangan maksimum kereta A. Tulislah bilangan maksimum kereta A ialah berapa? Berapa unit X-nya? Kita tengok X. Adalah 20 kereta. Okey. Kalau soalan ditanya bilangan maksimum kereta B. Kereta B maksudnya awak kena tengok bahagian Y. So, bilangan maksimum kereta B, kita tengok Y. Yang mana paling tinggi nilai Y-nya bagi rantau. Bukan pada graf kita, garisan kita tengok pada rantau. Kan nampak kat sini. Y-nya adalah 45 tadi. Nampak Kalau ditanya Y yang minimum ataupun bilangan kereta paling minimum, awak tengoklah dalam rantau ini Y-nya paling rendah. Di mana? Dekat sini. 15. Okey? Boleh faham itulah maksudnya soalan C tu dia akan tanya berkait dengan kita punya graf kita. Okey? So, boleh tunjukkan sikit lah dalam graf di mana nilai X-nya minimum. Okey? Supaya dia tahu yang awak gunakan graf untuk jawab soalan ni. Boleh? So, cikgu rasa sampai sini saja. Okay, sebab soalan ni kalau awak tengok bentuk-bentuk soalan dia lebih kurang sama saja. Okay, cuma ikut pada kreativiti awak untuk kita jawab soalan tu. Jadi cikgu nak awak cuba dahulu soalan-soalan yang ada dalam buku modul. Okay, kalau ada masalah, bagi tahu cikgu. Kalau tak ada masalah, cikgu akan cari beberapa soalan di luar daripada ni lah. Kita cari soalan exam kita. Okay, so cikgu harap kamu dapat mencuba. Okay, dan harap kita akan berjumpa lagi di lain siaran. Okay, Assalamualaikum semua.